KPM. Nak kumpul duit. Nak kumpul duit. Nak duit, nak cari mana? Nak duit, tolonglah saya. Nak duit, nak cari mana? Nak duit, tolonglah saya. Jumpa Datuk, jumpa Datuk, Datuk bagi RM1. Yeay, nak kumpul lagi. Yeay. Nak kumpul duit, jom kita kumpul. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku hos anda. Nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantai penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah gel pembasuh tangan ataupun hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan juga kalau anda tahu apa yang kita akan belajar hari ini dan juga siapakah guru kita, jom kita tengok biodata cikgu. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Musfira daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 14-1. Hai Cikgu, selamat salam sejahtera Cikgu. Salam sejahtera. Sihat ke Cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Tadi sihat? Sangat sihat Cikgu, sangat sihat. Dan tadi kita dah dengar Cikgu menyanyi dan nampak biodata Cikgu. Boleh tak Cikgu kenalkan diri juga Cikgu kepada mereka yang menonton sekarang? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Musfira binti Al-Mubarak, guru matematik di SK Putrajaya Precinct 14-1. Mengajar selama baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Banyak lagi kita nak belajar. Baik Cikgu. Kita dah berkenalan dengan Cikgu kita pada hari ini. Apa kata kita berkenalan pula dengan kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itu dia. Kawan-kawan kita dan juga ibu bapa mereka yang akan bersama kita pada hari ini. Yeah. Dan mereka daripada 6 sekolah yang berlainan, yang berbeza. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Amanda. Assalamualaikum. Hai Abang Sean. Hai Cikgu Musfira. Hello kawan-kawan. Nama saya Zara Amanda Sofia binti Muhammad Faizal. Boleh panggil saya Amanda. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 14-1. Saya suka matematik best. Kan saya pun suka matematik. Terima kasih Amanda. Dan seterusnya kita ada Arya. Hai Cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Arya Husna binti Ahmad Farah. Panggil saya Arya. Sekolah saya SK Saibujaya. Matematik is best. Ya betul. Matematik memang Sean. terbaik ya. Terima kasih Arya. Seterusnya kita ada Ryan. Hai Abang Sean. Hai Cikgu Musfira. Hai kawan-kawan. Nama saya Rizky bin Muhammad Fahmi. Boleh panggil saya Raya. Saya sekolah di SK Bukit. Matematik memang terbaik. Matematik memang terbaik. Terima kasih Ryan. Dan yang seterusnya kita ada Kyle. Hai Abang Sean, hai Cikgu Musfira, hai kawan-kawan. Nama saya Muhammad Rizky bin Muhammad Hasran Nizam. Kawan-kawan boleh panggil saya Kai. Saya dari sekolah Ritis Ibnul Sina. Matematik sangat best. Ya betul, matematik sangat best. Terima kasih Kyle. Dan seterusnya kita juga ada Idris. Hai Abang Sean, hai Cikgu Musfira. Hai. Nama saya Idris Muhammad Fida dari Sekolah Kebangsaan Kampung Baru. Saya suka matematik.
Matematik best. Okey. Ya betul. Terima kasih Idris. Comel. Saya pun suka matematik. Dan yang terakhir adalah Afifah. Assalamualaikum. Hai Abang Sean. Hai Cikgu Musfira. Hai Afifah. Saya Mira Fatina binti Muhammad Safiuddin. Boleh panggil saya Afifah. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Tun Abdul. Baik, terima kasih Afifah. Dan kita pun dah berkenalan dengan kesemua kawan-kawan saya ada dalam talian. Tetapi sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP tu. Okey. Ini sepatutnya kita buat terlebih dahulu ya. Kita nak membantras betul. Dan seperti yang anda COVID-19. nampak jarak di antara saya dengan cikgu. Sebab tu saya berdiri kat sini. Pastikan jarak tu lebih daripada 1 meter. Kedua-dua pun memakai pelitup muka. Ya, betul. Baiklah cikgu, sebenarnya saya nak tanya cikgu. Tadi kita macam menyanyi, bukan saya lah, tapi cikgu yang menyanyi lagu kan? Apa kaitan lagu tersebut dengan apa yang kita akan belajar? Okey Sean, tadi kita nyanyi lagu tentang Nak duit, kita nak duit. Okey, ya. so cikgu sebelum kita teruskan, cikgu nak Sean pilih, nak bagi Sean duit ni. Oh, ya ke? Pilih nak sampul yang mana? Alamak, saya ambil yang warna hijau yang ni tu. Okey. Wah, dapat duit raya walaupun tak cuba beraya. tengok ada berapa ringgit tu Sean. Nak buka sekarang? Ya, Boleh? buka sekarang. Dah dapat berapa ni? Wow. Wah, cikgu saya dapat RM5. Okey, kita ada wang kertas RM5. Okey, yang kita tahu, kita dah belajar sebelum ni Sean, kenal wang Malaysia. Kita ada wang kertas RM5, kita ada RM1, kita ada RM10. Okey? RM20, RM50 dan RM100. So hari ini kita nak tengok macam mana kita nak dapat duit-duit ni. Kita nak cari sumber wang. Okey. Untuk menambah pendapatan kita. Cikgu, saya rasa pun saya pun nak dapat yang RM100 dan RM50 tu. Tapi sebelum kita belajar macam beritahu mana kepada anda, jangan ke mana-mana kerana selepas ni kita akan belajar pula dari mananya datang duit ataupun sumber wang. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, gambar yang tertera pada wang kertas ringgit Malaysia ialah gambar Yang di-Pertuan Agong pertama, almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Kembali semula ke slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Musfira ya. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Okey Sean, tadi kita dah tengok beberapa jenis wang Malaysia. Kita ada RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Ya. Jadi hari ini kita nak belajar macam mana cara untuk kita dapat wang. Hari ni mata kita bling-bling nampak duit je kan. Okey. So kita akan belajar bagaimana cara untuk dapat wang. Kemudian seterusnya kita akan belajar bagaimana cara untuk kita merekod wang yang kita dapat. Baik cikgu. Okey. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak memperkenalkan dulu beberapa cara untuk kita mendapatkan wang. Okey, mari kita tonton sama-sama slide. Okey, ada pelbagai cara untuk kita mendapat wang. Okey, ada pelbagai cara untuk kita mendapat wang. Okey, cikgu akan tunjuk beberapa cara. Iaitu yang pertama, okey, kita boleh dapat melalui duit raya. Hari raya mesti seronok kan? Kita dapat duit raya. Okey, so daripada salah satu sumber wang kita dapat melalui duit raya. Sean pernah dapat duit raya tak? Cikgu pernah cikgu. Baru tadi pun cikgu dah bagi saya dah. Okey. Hari raya lah hari yang paling ditunggu kanak-kanak kan? Betul, sebab dah kumpul duit raya. Okey, itu cara yang pertama. Okey, yang kedua kita boleh lihat melalui hadiah. Okey, sekarang ada banyak pertandingan online. Ada banyak pertandingan. Jadi bila kita sertai pertandingan, kita boleh mendapat hadiah. So hadiah berbentuk wang tunai itu menjadi salah satu sumber wang kita. Okey, tadi yang pertama duit raya. Yang kedua adalah hadiah. Okey, kita tengok yang ketiga. Ini yang selalu kita dapat Sean, iaitu wang saku. Ya betul. Wang saku maksudnya kita dapat daripada
ibu atau ayah Ah. untuk kita berbelanja seharian. Betul, Okey, betul. itu adalah salah satu sumber wang yang kita boleh peroleh. Okey. Kemudian yang keempat adalah melalui jualan. Macam mana tu Sean? Maksudnya kita mungkin boleh jual kertas, surat khabar lama, kita boleh jual tin-tin kosong. Okey, barang kita semula. Itu juga menjadi salah satu sumber untuk kita mendapat wang. Okey. Wow. Dan yang seterusnya, kalau balik kampung, Ya. jumpa atuk, jumpa nenek, datuk bagi duit. Ya, betul. Yang tu lah Kalau- yang terbaik kan? Kalau cikgu dulu, Aha. datuk cikgu suka letak dalam kain pelikat dia tahu, dalam Ya. golong kain pelikat tu. Ah. So nak balik semua pergi jumpa, dia buka golong kain pelikat tu, dia bagi duit seorang Wow. RM1, RM2 ke kan. Itu antara cara untuk kita mendapat sumber wang. Okey. So sumber wang itu adalah pendapatan yang kita peroleh daripada pekerjaan. Contoh macam tadi kita jual barang, so pekerjaan kita dapat wang, dan juga daripada seseorang. Jadi ada pelbagai Sean. Itu cikgu bagi contoh-contoh lah. Okey. Ada 6 contoh. Jadi mungkin ada 5 contoh. Jadi mungkin kita boleh tanya murid-murid kita, Boleh. apa lagi sumber-sumber wang selain daripada yang cikgu nyatakan tadi? Mungkin ada yang nak cuba. Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan ya. Kita ada Afifah. Okey, silakan Afifah. Apa lagi cara lain untuk kita dapat wang? Upah. Upah. Oh. Betul. Ambil upah basuh kereta pakcik. Ya. So pakcik bagilah duit RM5. So ambil upah buang sampah. Boleh, Mak bagi RM1. Ya, betul. Melalui upah pun menjadi salah satu sumber pendapatan. Betul. Masa saya kecil-kecil kan, saya tolong jiran saya untuk cuci lantai. Dapat pun upah. Ya, betul. Ya. Tapi kita kena ingat, kalau kita nak berjual beli, pastikan barang-barang tu kita tak ambil barang orang. Yang tu tak kena boleh ingat lah tu. cikgu. Ya, tak boleh. Pastikan barang kita, nak tanya dulu mak ayah, dah guna ke belum, tak guna lagi, tak boleh, tak nak dijual. Okey? ya. Di samping tu kita dapat membersihkan rumah, menjual barang-barang terpakai. Betul. Okey, so Sean, Ya. kita nak teruskan. Kita dah ajar ada 5 cara untuk mendapat sumber wang. Ya, betul, Okey, Ibu. cikgu ulang sekali lagi tadi. Yang pertama duit raya. Ya. Yang kedua melalui hadiah. Yang ketiga melalui wang saku. Yang keempat daripada jualan. Dan yang kelima daripada datuk beri ataupun nenek beri atau saudara mara beli. Okey, jadi mungkin kita boleh tanya murid-murid kita. Okey, apa perbezaan antara sumber wang dan perbelanjaan. So kat sini cikgu dah sediakan beberapa sampul warna Sean. Jadi kita minta murid kita pilih dan kenal pasti sama ada ini adalah sumber wang ataupun belanja. Okey, so kita nak mula dengan siapa? Sean Tadi pilih. kita dah tanya Afifah, mungkin kita mulakan dulu dengan Idris. Okey Idris, boleh pilih satu warna. Warna pink. Warna merah jambu. Merah jambu. Okey Sean, mungkin Sean boleh tunjukkan gambar apa? Ya, wow. Okey, saya bukakan ya sampul ni. Okey, tunjukkan pada adik Idris. Nampak tak? Dalamnya di bawahnya tertulis ataupun ternyatanya wang saku. So wang saku sumber wang ataupun belanja? Rasanya yang mana? Sumber wang. Sumber wang. Sumber wang. Saya ke sana ya, cikgu? Sila Sean. Okey, Jadi kita tumpah boleh lalu. tampal. Okey, sementara abang Sean tampal. Ya. Okey, sumber wang ya, cikgu? Sumber wang. Okey. So yang seterusnya kita teruskan dengan adik Kai. Kai boleh pilih satu warna Kai? Warna biru. Warna biru. biru. Okey, silakan. Okey, terima kasih Sean. cikgu. Tunjukkan gambar apa Dan boleh bacakan. warna biru dalamnya ada wow. Nampak tak? Duit raya. So duit raya sumber wang atau belanja? Sumber wang. Sumber wang, betul. Bagus. So duit raya adalah sumber wang. Sumber wang. Okey, seterusnya silakan Ryan. Pilih satu warna. Warna coklat. Warna coklat. Ambil yang ni. Okey. Okey. Okey, dan di dalamnya adalah Gambar apa tu Sean? beli alat tulis. Beli alat tulis. So beli alat tulis sumber wang atau belanja Ryan? Belanja. Belanja. Betul ke, cikgu? Bagus. Betul. Okey.
Okey, itu adalah salah satu contoh berbelanja. Okey, seterusnya. Silakan Amanda. Warna apa? Ada warna Warna orange. Baik. Oh, okey. Wow, best tu. Ini adalah gambar Datuk Beri. Okey Manda, Datuk Beri sumber wang ataupun belanja? Sumber wang. Sumber wang. wang. Ya, Bagus, betul. betul. Okey, seterusnya Arya Husna. Okey, Arya Husna boleh pilih. Ada warna ungu, ada warna hijau. Umur. Ungu. Okey. Ungu ya. Dan ini beli mainan. Okey Arya, beli mainan sumber wang atau belanja? Belanja. Belanja, betul. Okey, beli mainan adalah salah satu perbelanjaan. Okey, seterusnya Afifah. Ada kuning, hijau dengan putih. Hijau. Hijau. Okey, silakan Syah. Okey, terima kasih. Hijau adalah hadiah. Yang mana satu? Sumber wang. Sumber wang. Betul, Betul. betul. Okey, dapat hadiah kita sumber wang. Kita boleh dapat wang. Okey, Sean ada lagi dua ni. Ada lagi dua ya, Ko? Semua dah jawab. Sean lah pilih satu. Boleh ke? Boleh. Saya nak warna kuning. Kuning. Okey, Okey. silakan Sean. Okey. Apa tu dalam tu? Okey, dalam ni adanya wang jualan. Wang jualan. Apa Sean? Saya rasa wang jualan tu sebab kita jual, Betul. kita dapat duit, itu adalah sumber wang. Betul. Betul. Bagus. Okey, Okey, sumber wang. Dan akhir sekali, cikgu lah pilih pula. Dah tak boleh pilih dah. Memang dah tak boleh pilih tinggal yang tinggal ni. yang tu saja ya. Okey, so akhir sekali adalah gambar beli gula-gula. So kalau kita beli gula-gula, Ya. kita dapat duit ke? Beli. Kalau kita beli gula-gula, kita dapat gula itu. Dapat gula-gula kan? Ah. So kita bagi duit pada orang. So ini adalah salah satu contoh belanja. Belanja. Okey, Syuan boleh tolong cikgu tampal? Boleh cikgu. Okey, jadi kat sini kita dah lihat perbezaan antara sumber wang dan juga belanja. Okey, ada beberapa contoh sumber wang dan ada beberapa contoh perbelanjaan kita belanja. Okey, bila kita dapat sumber wang, kita mesti uruskan wang kita dengan baik, Sean. Ya. Okey, supaya kita tidak membazir wang tersebut kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okey, macam mana cara kita nak urus wang dengan baik? Macam mana cikgu? Yang pertama kita boleh simpan di dalam tabung. Oh, boleh. Okey, simpan dalam tabung Ya. ataupun beri pada mak ayah untuk simpan. Okey, dan simpan di dalam beg. Ya. So kita tengok kat sini ada beberapa tabung. Jadi tabung ni tak semestinya kita beli, Sean. Ya. Betul tak? Kita boleh buat sendiri guna bahan kita semula. Betul. Kan macam yang ini kita boleh guna balang. Kat rumah kan balang minta mak ayah tebukkan lubang, masukkan duit untuk kita simpan. Okey? Saya rasa botol plastik pun boleh kot. Kalau Ya. kalau mulut dia cukup besar, kita boleh minta mak ayah untuk potong bagi macam bagi ada tempat untuk tempat. selitkan duit ke dalam ya, Ibu. Betul. Dan kita boleh nampak macam balang tersebut, kita pun boleh nampak duit yang terkumpul pada akhir bulan ataupun akhir tahun tu memang nampak banyak, Ibu. Ya, betul. Itu adalah cara untuk kita mengurus wang dengan baik supaya kita tak menggunakan wang tersebut secara tidak berfaedah. Okey? Ya. Jadi kita dah lihat ada 5 contoh sumber wang, Ya. iaitu wang saku, wang jualan, duit raya, datuk beri ataupun saudara mara beli, kemudian beri, kemudian kita dapat hadiah. So 5 cara Ya. untuk dapat sumber wang. Dan tadi macam adik Afifah cakap tadi, melalui upah pun Betul. kita boleh dapat ambil upah. Okey? Dan contoh perbelanjaan adalah kita membeli barang-barang seperti alat tulis, mainan ataupun apa-apa sajalah barang yang kita beli. So itu adalah
perbelanjaan kita belanja. Ya, Okey? betul. Dan saya rasa apa yang cikgu sebutkan tadi dari segi kepentingan untuk kita tahu bagaimana kita boleh mendapatkan duit, iaitu dari sumber wang, dan juga bagaimana kita untuk belanja, kerana apabila kita tahu mana kita boleh dapat duit itu, kita juga akan berhati-hati apabila kita membeli ataupun berbelanja. Ya, Kerana betul. duit itu bukannya senang untuk dapat juga kan cikgu. Ya. Dan juga apa yang cikgu telah nyatakan adalah kepentingan untuk kita simpan duit juga. Cara untuk simpan sama ada dalam tabung. Ya, bagi tabung pada mak ayah. bagi mak ayah untuk simpan, sebab kita kan boleh percaya dengan mak ayah kita. Kadang-kadang kalau nak minta kawan pun kadang-kadang susah juga. Kita kena tahulah orang mana yang kita boleh percaya untuk simpan duit kita. Tak boleh main bagi-bagi je dah kan. Ya, betul. Dan selain daripada itu, yang lagi satu adalah bank ya cikgu. Betul, kita boleh simpan dalam bank. Selamat duit kita, tak boleh ada orang ambil kan. Jadi kita juga akan belajar, Sean. Ya. Duit yang kita dapat banyak-banyak ni, macam mana cara kita nak rekod? Macam mana Macam nak mana rekod tu? ni? Kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, perkataan ringgit terhasil daripada satu perkataan Melayu asli yang disebut bergerigi. Gaji saya tadi RM50. Lepas tu saya beli makanan RM1. Beli benda daripada pasar raya RM13. Lepas tu nak macam mana ni? Hai, anda sedang menonton slot tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Sivan, dan juga Cikgu Musfira. Ya? Dan sekarang ni sebelum kita berehat, Cikgu ada sebutkan kita akan belajar untuk merekod. Tapi sebenarnya Cikgu, apakah kepentingan ataupun kenapa kita kena belajar untuk merekod, Cikgu? Kenapa kita kena belajar untuk merekod? Apa kepentingan dia? Okey, yang pertama sekali, Sean, supaya kita dapat mengurus wang dengan baik. Okey, kita nak urus wang dengan baik supaya tak digunakan kepada perkara-perkara yang tak dapat faedah. Ya. Okey, yang kedua, supaya kita lebih menghargai duit yang kita dapat tu. Kan, bila kita dapat duit sendiri, kita rekod, kita nampak apa yang kita rekod tu, so kita lebih menghargai duit yang kita dapat. Okey, selain tu, dia juga melatih kita untuk berdisiplin. Dapat duit, berapa belanja kita catat. Dapat duit, berapa kita belanjakan kita catat. Okey, dan nak mengelakkan kita supaya tidak boros berbelanja. Boros? Cikgu, boros. apa maksud boros, Cikgu? Okey, itu makanan ke? Ayuk, makanan ke tu, Sean? Bukan. Boros ialah berbelanja secara berlebih-lebihan. Yang tu susah tu, Cikgu. Ya, itu bahaya tu, Sean. Boleh habis dah duit simpanan kita. Ya, betul. Mungkin tak ada pun duit simpanan sebab kita berbelanja secara tidak, macam tak tahulah, kita main belanja je kan. Ya, betul. Sebab tu kita kena merekod wang. Okey, supaya pengurusan wang kita lebih terurus dan mengelakkan kita untuk menjadi seorang yang boros berbelanja. Okey, Cikgu. So, Cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita merekod wang setiap kali kita dapat wang. Okey. Tadi kita dah belajar cara dapat wang kan? Ya, betul. Bila dah dapat duit tu nak buat apa? Kan? Duit tu nak buat apa? So, kita belajar hari ni cara macam mana kita nak merekod wang tersebut. Jadi, lepas ni, Sean, bila semua dah belajar, bolehlah kita cuba buat untuk membantu kita dalam kehidupan. Menariknya. Kawan-kawan saya ada dalam talian, dah bersedia ke? Bagilah thumbs up ataupun... dah dengar dah. Semua dah bersedia. Okey, baiklah Cikgu, jom kita mulakan. Kita teruskan dengan slide yang Cikgu sediakan. Okey, kita boleh lihat di sini Adam dan ibunya. Okey, Adam cakap, ibu, saya simpan duit. Saya nak beli buku cerita berharga RM19. So, dia nak beli buku cerita harga RM19. Dia cakap kat ibu dia, saya bina jadual untuk catat wang saya itu. Dia bina jadual. So, ibu cakap, bagus Adam. Okey, kita tengok jadual yang dibina. Okey, untuk membina merekod wang, kita perlu ada tarikh bila kita dapat wang tersebut. Sumber wang itu daripada mana? Okey, kemudian berapa yang kita simpan dan berapa yang kita guna untuk belanja. Okey, kita tengok yang pertama. Baik. Okey. Pada 16 September 2021, wang saku RM5. So, ibu beri wang saku RM5. Okey, kita ada RM5. Kemudian
kita simpan RM4. Oh, So RM4 ni cikgu akan masuk ke dalam kotak simpan. okey. Okey, kita simpan RM4. Ya. Jadi yang seterusnya kita belanja RM1, beli pensel RM1. So yang kita belanja ni kita ketepikanlah. Habislah duit kita tu kan? Ya. Okey, seterusnya hari yang berikutnya, okey, nenek beri RM8. Nenek beri RM10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, RM10 nenek beri, Sean. Ya. Seronok ni dapat RM10 ni. Okey, banyaknya. RM8 kita simpan. Ya. Okey, RM8 kita simpan. Dan RM2 lagi kita akan guna untuk beli Buku. Okey, so RM2 ni kita guna beli buku. Jadi kita letak ke bahagian perbelanjaan. Ya. Okey, dan hari yang ketiga, 18 hari bulan 9. So kita catat tarikh kita dapat duit tu bila. Ya. Okey, ini yang melatih kita jadi seorang yang berdisiplin. Betul, cikgu. Okey, dapat upah basuh kereta RM4. Wow. Ayah bagi RM4 sebab upah basuh kereta. Kemudian kita simpan RM3. So RM3 kita masuk dalam simpanan. Okey. Dan RM1 lagi kita guna untuk belanja lah, untuk kita beli aiskrim RM1. Jadi tadi Adam cakap tadi dia nak beli buku cerita berharga RM19. Ya. Okey, jadi dia dah buat simpanan daripada wang saku, daripada nenek beri, daripada upah basuh kereta. Jadi kita nak tengok cukup ke tak cukup wang yang Adam simpan tu. Bolehkah Adam beli buku cerita berharga RM19 dengan simpanan yang ada? Oh. Jadi kita tengok simpanan yang Adam dah buat daripada kotak simpanan ini. Okey, baik. Okey? So kita kira sama-sama. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM11, RM12, RM13, RM14, RM15. So cukup tak, Sean? Alamak, macam tak cukup lah, cikgu. Tak cukup lagi, kan? So Adam perlu terus lagi catat dan rekod simpanannya. Macam itulah, Sean, untuk kita merekod simpanan. Okey. So sekarang, Sean, kita dah ajar cara rekod simpanan. Ya. Cara catat simpanan. Jadi kita nak tanya murid-murid kita macam mana kita nak merekod dalam jadual. Okey? Alright. So kita akan terus dengan jadual. Saya ke sana, cikgu. Ya, silakan, Sean. Okey, tumpang lalu. Okey, jadi murid-murid, sekarang ni kita dah dapat lihat jadual simpanan dan perbelanjaan Nuha. Okey, jadi kat sini kita akan belajar bagaimana cara merekod ke dalam jadual simpanan dan perbelanjaan ini. Okey, Sean. So ada 4 tarikh, 1 hari bulan 8, Ya. 2 hari bulan 8, 3 hari bulan 8 dan 4 hari bulan 8. Ya. Okey, so sumber wang dah dinyatakan iaitu wang saku. Pada 1 hari bulan 8 wang saku RM3, kemudian jual tin RM8, Pak Su beri RM10 dan jual surat khabar RM5. Okey, Sean. Jadi kita nak minta murid-murid isi ruangan A, B, C, D, E, F, G dan H. Okey. Jadi kita ada dah kata kunci dekat bawah situ. Kita dapat lihat. 1 hari bulan 8, kita tengok pada tarikh 1 hari bulan 8. Ya. Dapat wang saku RM3. Beli pen RM1. Dan simpan RM2. Okey, so kita ya. Jadi kita nak minta murid untuk isi pada ruangan A, B, C, D, E, F, G dan H. Mungkin Sean boleh pilih adik-adik kita? Okey, saya rasa saya nak pilih yang senyum tu, Ryan. Hai, Ryan. Okey, Ryan. Pada 1 hari bulan 8, untuk soalan A, berapa yang disimpan? RM2. RM2. Betul tak, Sean? Cuba tengok pada 1 hari bulan 8. Dapat wang saku RM3, beli pen RM1, simpan RM2. Betul! Bagus, Ryan. Tepat sekali. Okey, seterusnya untuk soalan B. Cikgu pilih ya, Sean? Boleh? Ya, boleh, cikgu. Untuk soalan B, silakan Afifah. Berapa yang dibelanjakan pada 1 hari bulan 8?
Okey, saya bacakan ya. Dapat wang saku RM3, beli pen RM1, simpan RM2. So berapa yang dibelanjakan? Beli pen. Betul. Bagus. yeay. Okey, beli pen RM1. Beli pen RM1. Bagus. Siapa Okey. tadi? Afifah. Afifah, bagus. Terima kasih, Afifah. Betul. Okey, soalan C. Okey, pada 2 hari bulan 8, dia dapat duit daripada jualan tin sebanyak RM8. Kemudian derma RM2 kepada anak yatim. 2 hari bulan 8. Derma RM2 kepada anak yatim. Kemudian simpan RM6. So, untuk soalan C, cikgu nak minta Amanda. C? RM6. C, simpan berapa ringgit 2 hari bulan 8 tu? RM6. Simpan RM6. Betul tak, Sean? Daripada sini, jual tin RM8, derma RM2 kepada anak yatim, simpan RM6. Alah, jawapannya betul! Betul! Bagus! Okey, seterusnya berapa yang dibelanjakan pada 2 hari bulan 8 tu untuk soalan D? Silakan Arya, soalan D. 2 hari bulan 8, berapa yang dibelanjakan? RM2. RM2. Betul tak, Sean? Okey, derma RM2 kepada Ya, anak yatim. Betul! Bagus. Derma RM2. Okey, seterusnya 3 hari bulan 8, Pak Su beri RM10. Kemudian dia beli roti RM2 dan simpan RM8. Jadi cikgu nak tanya Kyle, berapa yang disimpan pada 3 hari bulan 8? Untuk E, Kyle? RM8. Simpan RM8. Betul tak, Sean? RM8. Saya baca balik, Ibu. Okey, boleh silakan. Pak Su beri RM10. Okey. Beli roti RM2. Simpan RM8. Apa jawapan daripada Kyle tadi? RM8. Jawapannya RM8. betul! Bagus. Tepat sekali. Okey, akhir sekali soalan F untuk murid yang ke-6. Silakan. Idris, apa jawapan untuk F? Berapa yang dibelanjakan pada 3 hari bulan 8 tu? RM2. RM2. Betul ke, Sean? Dia buat apa RM2 tu? RM2 tu je beli roti RM2. Betul ke, Cikgu? Betul. Betul! Bagus. Very good. Bagus. Okey, beli roti RM2. Alah, ada lagi 2 soalan tu, Sean. Semua dah jawab ke, Cikgu? Semua dah jawab. Semua jawab betul ni. Siapa nak jawab lagi 2 soalan? Okey, cikgu tanya Sean lah. Cikgu nak tanya saya? Ya. Alamak, okey. 4 hari bulan 8, 4 Ogos, Ya. Nuha jual surat khabar lama dapat RM5. Okey. Okey, kemudian beli air minuman RM1. Tapi berapa disimpan, Sean? Beli air minuman. Kita letak dulu air minuman RM1. Okey, boleh, Cikgu? Okey. Saya cuba ya. So, Sean, berapa yang disimpan, Sean? Tak dinyatakan di situ. Okey, tak apa, Cikgu. Saya cuba untuk kira, ya, Cikgu? Okey, silakan, Okey, Sean. sebab kalau kita bandingkan yang ni, yang atas dulu, Cikgu. Saya nampak macam untuk 3 hari bulan, Pak Su beri RM10. Maknanya dia sumber wang je RM10. Dah ada RM10. Lepas tu kalau dia belanja RM2, Ya. baki dia simpan iaitu RM8. Betul. Saya gunakan konsep yang sama, Cikgu. Ya. Jual surat khabar lama RM5. Itu sumber wang saya. Saya ada RM5. Okey. Saya beli air minuman RM1. Jadi ada 1, 2, 3, RM4 saya simpan. Betul ke? Tepat sekali. RM4 yang disimpan. Jadi sumber wang kita, tolak perbelanjaan kita, dapatlah jumlah yang kita akan simpan. Kan? Okey. So kita dapat lihat kat sini, bila kita merekod dalam perbelanjaan, kita boleh lihat. Kalau katalah Sean nak beli kereta kontrol. Nak ada RM50. Jadi Sean boleh kira, simpan Sean ni cukup tak RM50 untuk beli kereta kontrol tu? Okey, daripada yang ni, saya kira lah. 2 tambah 6, 2 tambah 6, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 4, RM20, Cikgu. Maknanya kereta... kereta tu harga RM50. Cukup tak? RM50. Saya ada RM20. Tak cukup lah, Tak Cikgu. cukup. Jadi kita kena record lagi. Maknanya saya kena simpan banyak lagi lah, Cikgu. Itulah fungsi kita belajar merekod wang. Jadi kita boleh lihat
cukup ke tak cukup wang untuk kita belanja itu? Contohlah kita dah letak nak beli basikal lah, cakap dekat mama kan. Mama saya nak beli basikal. Okey, kita pun buat rekod. Jadi kita boleh tengok berapa lagi kita nak kena simpan. So kita akan lebih berdisiplin. Lepas ni tak bolehlah berbelanja lebih lagi. Sebab saya nak kumpul untuk beli basikal tak cukup lagi ni. Betul juga. Kan? Dan apa yang cikgu sebutkan sebelum ni untuk mengelakkan sikap boros, cikgu. Ya, betul Sean. Disebabkan pada hari tu contoh kita dah ada wang saku RM3. Lepas tu kita dah secara automatik kita dah simpan dah RM2. Ya, betul. Tinggal lagi RM1 untuk kita membuat perbelanjaan kita. Ya, betul. Oleh itu kalau contoh kita dapat RM3 kan dan kita tak simpan. Kita main belanja je, beli mungkin kita perlukan pen satu je tapi saya beli 3. Kan dah habis duit. Habis duit tak dapat nak simpan. Dan bila pada akhir bulan ataupun saya nak simpan duit sebenarnya untuk beli basikal ataupun nak beli alat permainan ataupun nak beli buku, tak ada duit pula, susahlah saya. Tak ada duit kan. Nak minta kat mak ayah pun dia cakap nanti, Sean, kenapa tak simpan duit? Saya pula yang kena marah. Disebabkan saya bersikap boros. Dan oleh itu, disebabkan kita ada jadual yang telah diterangkan oleh cikgu tu, dapatlah saya mengawal perbelanjaan dan juga dapat juga saya simpan duit saya dengan bagus. Betul, tepat sekali Sean. Itulah fungsinya kita membuat rekod simpanan dan perbelanjaan supaya kita lebih berdisiplin dalam berbelanja. Betul. Dan bukan saja apabila kita masih kecil, sehingga saya sekarang dewasa pun ada juga kita ada amalkan. Kalau adik-adik kita ataupun kawan-kawan saya yang ada dalam talian sekarang, kalau anda tanya mak ayah, semestinya mereka pun ada jadual. Mungkin mereka tak tulis tetapi adanya dalam sama ada dalam simpanan bank ataupun dalam kepala ataupun minda mereka telah pun menyimpan, telah dah jadualkan cara untuk membuat perbelanjaan mereka. Betul Sean. Itulah pentingnya kita membuat jadual simpanan dan perbelanjaan untuk kita lebih berdisiplin dan lebih bersemangat dan kita menghargai duit yang kita simpan tu. Betul cikgu. Disebabkan duit itu bukannya senang untuk dapat dan juga kita tahu dah berapa banyak duit yang kita ada, jadi kita akan betul-betul tahu untuk mengawal dan juga menguruskan wang kita. Cikgu, saya rasa saya nak isikan lagi jadual untuk bulan 8 yang saya belum isikan lagi. Okey, boleh kita akan Sean. berehat seketika dan kembali semula ke slot tahap 1 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, terdapat angka satu kecil dicetak dengan banyak dalam nilai RM1. Kembali semula ke slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Musfira untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik. Dan sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah mengajar kita bagaimana untuk membina jadual untuk menguruskan perbelanjaan dan juga sumber wang serta simpanan kita untuk setiap hari. Ya Cikgu? Okey, betul Sean. Baik Cikgu, jom kita teruskan. Okey, untuk seterusnya kita dah belajar sumber wang Sean. Kita dah belajar beberapa jenis sumber wang. Kemudian kita belajar cara merekod wang. Dalam cara merekod wang tu pun ada sumber wang. Jadi kita nak tanyalah murid-murid kita. Kita nak tanya murid-murid kita apa yang mereka tahu tentang sumber wang tu. Okey. Jadi cikgu minta murid-murid semua keluarkan sehelai kertas kosong dan juga pen untuk menulis jawapan. Dan saya rasa kepada kawan-kawan saya yang sedang menonton sekarang di rumah, mereka pun boleh turut serta sediakan pen dan juga kertas di mana nanti kita akan bandingkan ataupun anda boleh bandingkan jawapan anda dengan jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Okey, betul Sean. Jadi semua dah ready? Kalau dah ready boleh angkat thumbs up. Okey, nampaknya. Alright, semua dah ready. Jadi, cikgu nak minta murid-murid semua tuliskan, kita belajar beberapa sumber wang, Sean. Jadi, cikgu nak minta murid-murid tuliskan 2 sumber wang yang kita telah belajar pada hari ini. 2 sumber wang yang kita telah belajar hari ini. Mungkin murid-murid di rumah pun boleh tulis atas kertas. Sekejap lagi kita bincangkan jawapan. Boleh je. Okey, siapa yang dah siap boleh angkatkan jawapan. Dan saya rasa hari ini kita dah belajar sekurang-kurangnya 6, Cikgu. Ya, betul. 6 sumber wang yang cikgu dah sebutkan tadi dan bukan sahaja cikgu, tetapi salah satu di antara kawan saya yang ada dalam talian pun dah sebutkan. Ya, betul. Tapi jom kita tengok jawapan daripada kawan-kawan kita. Okey, semua boleh tuliskan jawapan. Okey, yang dah siap boleh angkatkan jawapan. Kita tengok.
Okey, saya rasa Afifah dah angkat Boleh tangan angkatkan dah. Boleh jawapan. tunjukkan terus jawapan anda ya. Yang dah siap tu terus tunjukkan jawapan Angkat anda. jawapan. Okey. Saya nampak di sana Sakina, Afifah dah ada jawapan. Arya pun dah siap. Arya dah. Idris pun sudah. Kyle pun sudah. Ryan pun Okey, sudah. Ryan pun Kita dah tunggu sudah. Amanda sekejap. Amanda pun sudah. Okey. Semua dah siap. Cepat betul lah. Baguslah. Okey, Sean, mungkin kita boleh minta seorang demi seorang bacakan jawapan mereka? Okey, saya mulakan dulu dengan Afifah. Okey, silakan Afifah. Hadiah dan wang saku. Hadiah dan wang saku. Betul. betul. Bagus. Very good. Bagus, Afifah. Okey, terima kasih. Dan seterusnya saya nak tanya Amanda. Duit saku dan hadiah. Duit saku dan hadiah. Okey, betul. Lah, dua orang sebut wang saku ni sebab mak ayah bagi kan hari-hari. So, Ya. itu yang dekat dengan mereka. Okey, seterusnya. Terima kasih, Amanda. Arya, apakah jawapan anda? Duit raya, jual barang. Duit raya jual barang. Bagus ni. Dah ada ciri-ciri keusahawanan tu. Ya, betul. Duit raya dan jual barang. Betul. Tepat sekali. Bagus, Arya. Okey, terima kasih. Dan juga untuk Ryan. Okey, silakan Ryan. Hadiah dengan duit raya. Hadiah dan duit raya. Bagus. Betul. Seronok. Tahun ni kita tak dapat beraya ramai-ramai kan. Tahun depan boleh lah Ya, kan. betul, Sean. Okey, Dan terima seterusnya, kasih. Kyle pula. Wang saku, hadiah, duit raya. Oh, ada tiga. Bagus, Kyle. Okey, wang saku, hadiah dan duit raya. Betul tak, Sean? Betul lah cikgu. Betul. Tepat sekali. Bagus. Dan yang terakhir sekali, dari tadi dia dah angkat dah. Cikgu penat tangan dia. Idris, ya Idris. Sila tunjukkan ataupun sebutkan jawapan anda. Hadiah dengan duit raya. Hadiah dan duit raya. Betul tak, Sean? Betul. Betul. Bagus. Tahniah kepada anda semua dapat jawab dengan betul. Dan harap kepada mereka yang menonton di rumah pun dapat jawapan yang betul apabila dibandingkan dengan jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan saya. Betul sekali. Tepat sekali. Jadi kita lihat kat situ tadi, Sean. Segmen kita yang sebelum ni pun murid-murid kita dapat jawab dengan betul. Ya. So kat situ pun mereka dah boleh dapat markah kan. Jadi segmen yang ketiga tadi pun dapat jawab dengan betul juga. Okey, yang ini pun semua dapat jawab dengan betul. Ya, jadi betul. kita nak bagi berapa bintang ni, Sean? Cikgu, saya nak bagi 1, 2, 3, 4, 5 bintang. 5 bintang untuk semua murid-murid kita pada hari ini. Bagus. Mereka faham apa itu sumber wang dan mereka tahu apa perbezaan wang, sumber wang dan belanja dan cara untuk merekod dalam jadual. Okay. Sangat-sangat bagus. Dan saya rasa saya pun nak tanya mereka, Ibu. Okey, silakan. Apa yang mereka dapat daripada pembelajaran kita hari ini, Ibu? Mungkin saya nak tanya siapa? Siapa yang nak cuba jawab? Mungkin saya tanya Arya lah. Apa yang kita dah belajar hari ini? Apa waktu itu? Jadual. Buat jadual. Buat jadual. Untuk rekod duit. Untuk rekod duit. Okey, Ya, betul. Kita dah belajar cara untuk buat jadual untuk merekod wang. Bagus. Mungkin seterusnya saya nak tanya. Afifah angkat tangan. Ya, Afifah. Saya belajar sumber wang dan perbelanjaan. Ya, sumber wang dan perbelanjaan. Betul. Bagus. Dan saya rasa saya ada masa untuk tanya seorang lagi murid sahaja. Siapa yang nak cuba jawab? Okey, Amanda, ya. Cara mendapatkan duit dan menguruskan duit. Betul. Cara mendapatkan duit dan menguruskan duit itu. Bagus. Tepat sekali. Okey, tanya kepada anda semua dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap anda juga dapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, cikgu, mungkin cikgu pun boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar ini. Okey, Sean, tadi untuk
pertama tadi kita dah belajar cara untuk mendapatkan wang. Sumber wang iaitu daripada pemberian saudara, daripada hasil jual beli, daripada wang saku, duit raya dan juga dari upah. Okey, itu adalah sumber-sumber wang dan juga kita juga telah belajar cara untuk merekod kita punya sumber wang, perbelanjaan dan juga simpanan. Jadi betul. cikgu harap sangat semua murid boleh cuba praktikkan apa yang kita belajar dalam kehidupan supaya kita dapat menjadi seorang yang berdisiplin dalam menguruskan wang dan tidak boros berbelanja. Ya, betul. Saya rasa yang itu pun sangat penting. Dan apakah pula pencapaian untuk murid kita yang ada dalam talian, cikgu? Okey, tadi kita dah lihat Sean, murid-murid kita dah dapat belajar, dapat menjawab soalan dengan tepat dan betul. Jadi cikgu nak bagi mereka semua 5 bintang pada hari ini. Terbaiklah anda semua. Dan sekiranya kalau kita nak dapatkan latihan juga daripada mana, cikgu? Okey Sean, selain daripada latihan yang cikgu berikan pada hari ini, ibu bapa, murid-murid juga boleh melayari portal Delima untuk dapatkan bahan latihan dalam bahagian sumberku. Dalam portal Delima. Portal Delima sumberku lah, yes, cikgu. betul, Sean. Di sana kita dapat memperkukuhkan lagi kefahaman kita daripada latihan-latihan di sana. Dan anda boleh tengoklah pautan yang ada tertera pada skrin anda, iaitu sumberku. Ya, betul. Dan saya terima kasih lagi sekali, cikgu, atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian. Kita ada Amanda, Arya, Ryan, Kyle, Idris dan Afifah beserta pula dengan ibu bapa mereka yang sudi bersama kita juga pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di slot tahap 1 Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Wow. Nak kumpul duit. Nak kumpul duit. Nak duit, nak cari mana? Nak duit, tolonglah saya. Nak duit, nak cari mana? Nak duit, tolonglah saya. Jumpa Datuk, jumpa Datuk bagi RM1. Yeay, nak kumpul lagi. Yeay. Nak kumpul duit, jom kita kumpul. Nak kumpul duit. Nak kumpul duit. Nak duit, nak cari mana? Nak duit, tolonglah saya. Nak duit, nak cari mana? Nak duit, tolonglah saya. Jumpa Datuk, jumpa Datuk bagi RM1. Yeay, nak kumpul lagi. Yeay. Nak... Didik TV KPM